Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Ahmad Al-Zadi dan cerita Sallallahu Alaihi Kumpulan kami akan melakukan tentang ayat ahkam itu yang bertajuk jenayah membunuh serta pembahagiannya dalam Islam. Daripada surah An-Nisa ayat 92 hingga 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Masuk ayat yang ke-92 menunjukkan bahawa tidak harus seseorang mukmin, orang yang beriman untuk membunuh mukminnya yang lain dengan kecualian tidak sengaja. Yang menunjukkan ayat 92 ni menunjukkan bahagian membunuh serta pembayarannya untuk denda ganti rugi. Manakala ayat 93 pula menunjukkan bahawa seksa bagi orang yang membunuh, dan ayat ke-94 adalah untuk menunjukkan kena selidik dulu, iaitu apa-apa jua dan jangan bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan dengan mendalam akan segala yang kita lakukan. Itu sahaja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya akan menyambung pembentangan slide yang seterusnya, iaitu tajuk pembunuhan serupa sengaja. Imam Syafi'i mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja ini sebagai pembunuhan yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan, tetapi tersalah pada kesan pembunuhannya, iaitu pukulan itu tidak bertujuan tetapi ia menyebabkan kematian. Imam Abu Hanifah pula mentakrifkan perbunuhan serupa sengaja sebagai pembunuhan yang menggunakan selain daripada besi tajam, buluh atau api atau seumpamanya. Pembunuhan dengan menggunakan tongkat. Kedua-dua takrif ini berdasarkan pendekatan yang berbeza. Takrif pertama melihat kepada niat pembunuh sementara, bukan soal alat yang digunakan untuk membunuh. Takrif pertama lebih baik kerana ia lebih luas dan turut mencukupi takrif yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Ini kerana alat pembunuhan yang digunakan niat pembunuhan seseorang itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi, nombor metrik 055067. Baik, saya akan sambung pembentangan pada ini dengan definisi kisos. Kisos pada bahasa peraturan kesan atau bersamaan, manakala pada istilah hukuman kisos iaitu hukum bunuh balas bunuh lah yang disebabkan kematian yang disengajakan. Ayat pensyariatan bagi hukum kisos ataupun kisos ini ialah walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Manakala kita pergi pula kepada syarat kisos. Syarat kisos mempunyai 4. Yang pertama, orang yang hendak dijatuhkan hukuman kisos adalah mukallaf dan berakal. Yang kedua, pembunuh bukan daripada keluarga,
Mana yang ketiga, mangsa bunuh adalah terpelihara daripada dengan sebab Islam. Yang keempat, persamaan taraf antara pembunuh dan mangsa bunuh. Manakala syarat qisas mencederakan ialah yang pertama, kesamaan ataupun kesamaan dari sudut anggota yang hendak dikenakan qisas seperti tangan kanan dengan tangan kanan, dan yang kedua, anggota yang sihat tidak akan dipotong kerana qisas bagi anggota yang lumpuh walaupun dengan kerelaan penjenayah. Manakala yang ketiga adalah anggota yang hendak diqisas boleh dipotong pada sendi seperti siku, pergelangan tangan dan sebagainya. Manakala yang empat, jika cala luka terpotong tetapi tidak terputus, tidak diharuskan qisas kerana tiada persamaan sebagai syarat asas qisas. Wallahu a'lam. Saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofian bin Abdul, nombor matrik 050. Saya akan sambung pembentangan ini yang bertajuk jenis-jenis pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Maksudnya, apabila seseorang itu dengan sengaja dan dengan niat untuk mematikan seseorang hidup yang tidak halal dibunuh dengan menggunakan alat, bahan atau cara yang kebiasaannya boleh membunuh. Syarat-syarat pembunuhan dengan sengaja. Yang pertama, tertuduh itu orang mukallaf, iaitu dewasa dan siuman. Yang kedua, orang yang dibunuh itu adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya. Yang ketiga, alat, bahan atau cara yang digunakan itu kebiasaannya boleh membunuh. Yang keempat, pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Bermaksud perbuatan yang menyebabkan kematian tetapi tidak dilakukan dengan niat membunuh. Hukumannya, diat sebanyak 100 ekor unta. Hukuman diat ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud, sesiapa yang membunuh orang beriman dengan tidak sengaja, maka dia perlu membebaskan seseorang hamba dan membayar diat kepada keluarga si mati, kecuali jika mereka, keluarga si mati, memaafkannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Alif Aiman, Memawi, nombor matrik 056506. Baik, pada kali ini saya diberi tugasan berkaitan dengan tajuknya adalah diat. Kita pergi kepada pengertian. Diat pada bahasa adalah isim masdar daripada perkataan wada, yadi dan asalnya wadiah atas wazan fa'lah. Ia bermaksud memberi atau membayar diat. Manakala menurut istilah syarak pula, dia adalah nama bagi harta yang wajib dibayar kerana sesuatu jenayah yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan nyawa, iaitu anggota badan yang terpotong. Harta ini pada asalnya dibayar dengan unta atau nilai yang sama sebagai ganti. Dan kita pergi kepada slide yang kedua pula adalah jenis-jenis diat. Dari segi jenayah yang dilakukan, diat terbagi kepada dua jenis, iaitu diat nyawa dan juga diat anggota badan. Diat nyawa ini adalah diat dibayar sebagai pampasan kepada nyawa yang dibunuh. Manakala yang kedua pula adalah diat anggota badan, iaitu diat yang mana dibayar sebagai pampasan kepada anggota badan yang dipotong. Dari segi ukuran diat pula dia terbagi kepada dua, iaitu diat mughalladhah dan juga diat mukhaffafah. Diat mughalladhah ni maksudnya adalah diat berat, iaitu diat bagi pembunuhan dengan niat dan juga pembunuhan separuh sengaja. Dan yang kedua pula adalah diat mukhaffafah, yang maknanya adalah ringan, iaitu diat bagi pembunuhan tanpa niat. Dan slide yang ketiga adalah menerangkan qadar diat. Pengertiannya adalah diat adalah bayaran ganti rugi bagi jenayah terhadap nyawa ataupun terhadap anggota badan seperti kecederaan. Diat nyawa ini terdapat tiga kategori pembunuhan, iaitu pembunuhan dengan niat, pembunuhan separuh niat, dan juga yang ketiga adalah pembunuhan tanpa niat. Diat bagi kesemua jenayah ini ialah bayarannya adalah 100 ekor unta.
perbezaan yang wujud hanya dari segi cara pembayaran, bukan jumlah. Sekadar itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Mustaqim bin Muhammad Rosli. Nombor metrik 056478. InsyaAllah saya akan teruskan lagi dengan kaedah pemberian diat. Dia ada 3 jenis. Yang pertama, diat dibunuh dengan niat. Pada dasarnya, hukuman bagi kesalahan membunuh dengan niat adalah kisos. Oleh kerana kisos adalah hak keluarga mangsa, mereka berhak mengubah hukuman kisos kepada hukuman diat. Sekiranya hukuman itu diubah kepada diat, ia perlu dibayar dengan 3 jenis unta, iaitu sebanyak 100 ekor, iaitu 30 ekor hikah, iaitu unta yang berumur genap 3 tahun, 30 ekor unta juz'ah yang berumur 4 tahun, dan 40 ekor khalifah, iaitu unta yang hamil ataupun mengandung. Bagi yang kedua pula, diat dibunuh separuh sengaja. Diat bagi kesalahan ini berjumlah 100 ekor unta daripada 3 jenis unta, iaitu 30 ekor unta hikah, 30 juz'ah, dan 40 ekor khalifah. Perbezaan antara diat dibunuh dengan niat dan dibunuh separuh sengaja ialah bunuh dengan niat, pembayaran menggunakan harta pesalah itu sendiri tanpa mengambil harta orang lain. Bagi bunuh separuh sengaja, pembayaran menggunakan harta sendiri serta harta keluarga pesalah lelaki. Pemberian ini dibuat dalam tempoh 3 tahun. Setiap 1 tahun 1/3 diat. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga pesalah lelaki ialah asabah pesalah selain daripada diat dan luhurnya. Yang ketiga pula, diat dibunuh tanpa niat. Diat bagi jenayah membunuh tanpa niat juga berjumlah 100 ekor unta, tetapi dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu 20 ekor mukhad, iaitu anak unta betina berumur genap setahun, 20 ekor anak betina labun berumur genap 2 tahun, 20 ekor anak jantan labun, 20 ekor hikah dan 20 ekor juz'ah. Pemberian juga dilakukan oleh keluarga pesalah lelaki dan dibayar dalam tempoh 3 tahun. Pengampunan daripada diat. Keluarga mangsa pihak lelaki berhak menggugurkan kesemua ataupun sebahagian diat. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak ini sebagai hak manusia. Hak diberikan bertujuan memulihkan hubungan manusia supaya tidak diancam angkara dendam dan dengki. Sekiranya pihak yang berhak menggugurkan haknya itu, ia sesuatu perbuatan yang mulia dan terpuji. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.